Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah pelajar, apa khabar? Sihat semua sekali? Okey, saya harap pelajar telah bersedia dengan buku teks dan juga buku modul. Okay, sila buka buku teks muka surat 134. Okay, di mana hari ini kita akan belajar satu topik baru berkaitan dengan reka bentuk fashion. Okay, ini merupakan bab yang kedua dalam aplikasi teknologi, iaitu reka bentuk fashion, dan juga bab ini merupakan bab yang terakhir bagi topik tingkatan 1. Okay, di mana dalam bab ini pelajar boleh mentakrif reka bentuk fashion, menyenaraikan jenis reka bentuk fashion, mengenal pasti teknik cantuman dan penggunaan alatan dalam proses penyediaan reka bentuk fashion, menghasilkan lakaran dua reka bentuk fashion, menganalisis elemen dalam reka bentuk fashion, membincangkan jenis bahan dalam reka bentuk fashion berdasarkan lakaran, dan menghasilkan reka bentuk fashion berdasarkan lakaran yang dipilih. Baiklah, kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan fashion. Okey, definisi fashion. Di mana fashion merujuk kepada gaya ataupun style serta tingkah laku yang diterima dan menjadi popular pada satu-satu masa. Seperti yang kita tahu, kalau kita sebut pasal fashion, dekat fikiran mestilah kita terbayang tentang pakaian. Jadi seperti yang saya terangkan tadi, fashion merujuk kepada gaya atau style tingkah laku yang diterima dan menjadi popular pada satu-satu masa. Okey. Kalau kamu lihat gambar di bawah ini adalah satu fashion yang terkini lah. Okey. Seterusnya ialah mentakrif reka bentuk fashion. Reka bentuk fashion bermaksud ialah satu proses atau bidang seni yang mengaplikasikan idea pada sesuatu reka bentuk atau rekaan pakaian dan aksesori. Okey. Tadi saya beritahu fashion berkaitan dengan pakaian. Jadi reka bentuk fashion tu ialah satu proses untuk kita aplikasikan idea pada reka bentuk sama ada pakaian ataupun aksesori. Sebagai contoh kalau kita lihat, gambar ini ialah scarf. Ini scarf yang dipakai di rambut. Kemudian ini ialah rantai, beg, kasut, topi dan juga tali pinggang. Di mana ini ialah merupakan sebahagian daripada jenis dalam reka bentuk fashion. Kejayaan dalam bidang reka bentuk fashion ialah yang pertama, iaitu fashion designer ataupun pereka fashion. Ini dia akan mereka pakaian-pakaian ikut trend terkini. Yang kedua ialah peramal fashion. Contohnya pada tahun 2027, macam mana fashion pakaian pada masa itu. Kemudian tenaga pengajar fashion. Kamu jadi cikgu untuk ajar orang tentang fashion. Dan juga perunding image ataupun image consultant. Macam bridal dan sebagainya, itu contoh. Seterusnya ialah jenis reka bentuk fashion. Di mana reka bentuk fashion terbagi kepada dua jenis. Yang pertama ialah pakaian dan yang kedua ialah aksesori. Di mana pakaian bermaksud ialah apa yang kita pakai. Daripada kepala sampai ke kaki. Sebagai contoh, nanti kita lihat sebentar lagi. Seterusnya ialah aksesori, ialah benda yang dipakai pada individu sebagai perhiasan tambahan pada pakaian. Kat sini pelajar mesti boleh membezakan antara pakaian dengan aksesori. Pakaian adalah benda yang kita wajib pakai. Kalau kita tak pakai, maksudnya contohnya baju kan. Mestilah kita pakai baju. Itu ialah satu contoh jenis fashion. Aksesori ni ialah benda yang tak wajib pakai. Kita pakai dia untuk hiasan saja. Apakah benda tersebut? Sebagai contoh, aksesori ialah kasut, tali pinggang, topi, jam, scarf, kerongsang bagi perempuan dan pin tudung bagi perempuan. Itu aksesori. Maksudnya di sini aksesori dia tak wajib pakai.
Tetapi pakaian ialah benda yang wajib pakai, mesti pakai. Contohnya baju, seluar, skirt dan juga tudung. Seterusnya ialah kita akan mengenal pasti teknik cantuman dan penggunaan alatan, di mana cantuman bermaksud ialah proses mencantum dan menyambung atau menyatukan kepingan fabrik atau bahan lain bagi menghasilkan produk reka bentuk fashion. Yang maksudnya contoh kalau nak buat baju kan. So apakah proses cantuman yang digunakan untuk membuat baju? Istilah kita menggunakan jahitan. Di mana jahitan kita gunakan jahitan tangan, pakai jarum dan benang ataupun gunakan jahitan mesin. Okay, seterusnya ialah sulaman. Okay, sulaman tu apa? Contohnya macam kamu punya lencana sekolah. Okey, lihat baju sekolah kamu ada lencana sekolah. Kalau kamu pegang dia timbul, itu ialah sulaman. Di mana sulaman sama ada berbentuk manik, rebin, labuci ataupun benang. Okay, seterusnya ialah tampalan. Dengan menggunakan gam fabrik, gam panas, cecair lilin ataupun gam seberguna, ataupun kita boleh gunakan teknik lain bagi membina mock-up. Okay, apa itu mock-up? Mock-up ialah model olok-olokan. Okay, sama ada kita gunakan stapler ataupun pita pengukur, pita selofan, itu selotip ataupun ikatan tali. Jadi ada 4 teknik cantuman di sini ya. Kita lihat satu persatu. Bagi teknik cantuman yang pertama ialah kaedah jahitan, sama ada jahitan tangan ataupun jahitan mesin. Di mana kalau kita lihat kaedah jahitan ni dia lebih kukuh lah. Kalau kita tarik baju ni, dia tak mudah koyak. Okey. Kemudian kaedah yang kedua ialah sulaman. Ini ialah sulaman manik. Selalunya pada baju kurung wanita, lihat baju mak kamu ataupun tudung pada wanita. Kemudian sulaman FPQ, sulaman benang, sebagai contoh macam saya cakap tadi, lencana sekolah kamu ataupun kamu punya name tag kat baju sekolah, itu ialah sulaman benang ataupun sulaman rebin. Seterusnya adalah kaedah tampalan. Ni tampal ni senang je lah, ambil manik kita tampal saja. Sama ada kita tampal manik, tampal rebing, tampal dokoh ataupun tampal mutiara. Kita boleh gunakan gam fabrik, gam panas ataupun gam serbaguna, ataupun cecair lilin lah. Ini kita gunakan untuk mencanting batik. Okay, seterusnya ialah kaedah lain bagi membina mock-up. Okey, di mana untuk kaedah lain ni kita boleh gunakan kaedah cantuman ini bagi bahan seperti kertas, plastik dan juga fabrik. Di mana kita boleh gunakan stapler dan juga dawai pengukur, pita selofan, selotip ataupun ikatan benang ataupun tali. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada apakah alatan yang kita boleh gunakan untuk menghasilkan proses reka bentuk fashion. Di mana alatan terbagi kepada 4 kategori. Yang pertama ialah mengukur, yang kedua ialah menanda, yang ketiga menggunting dan yang keempat ialah mencantum. Alatan mengukur. Di mana alatan mengukur ni ialah alatan yang antara alatan yang paling awal kita gunakan. Bila kamu dapat kain contohnya, dapat fabrik kain macam ni, kita akan ukur dulu sebelum kita potong. Jadi untuk kita ukur, kita boleh gunakan pembaris ataupun gunakan pita pengukur. Nak ukur pinggang kamu katakan kan, seluar, berapa pinggang nak beli seluar, ukur berapa pinggang. Kita boleh gunakan pembaris melengkung untuk membuat garisan melengkung semasa proses draft ataupun pola. Dan juga pembaris sesiku L untuk membuat garisan lurus dan juga yang mempunyai sudut tepat. Okey, jadi ada 4 alatan mengukur. Okey, seterusnya ialah alatan menanda. Lepas kita ukur berapa ukuran yang kita nak, kita akan tanda. Kita tanda dengan menggunakan pensel tukang jahit ataupun kapur penanda. Ini kapur penanda. Okay, kemudian ataupun kita boleh tanda gunakan roda surih dan kertas karbon. Okay, masukin dekat sini, ini roda surih, ini kertas karbon. Kita gelitkan aja roda surih tu, nanti pada pola dia akan ada dalam bentuk dia ni. Dan juga jarum peniti. Ini jarum peniti pelajar. Di mana kita gunakan untuk menyemat pola pada fabrik dan juga menetapkan kedudukan kepingan fabrik sebelum menjahit. Maksudnya bila kamu nak jahit tangan ataupun jahit mesin katakan, kita semat pakai jarum peniti dahulu barulah kita jahit. Supaya kita dapat jahit dengan cantik lah. Okay, alatan memotong seperti biasa kita ada gunting kertas untuk gunting kertas,
gunting fabrik untuk gunting fabrik. Lihat bentuk dia pelajar. Gunting kertas dengan gunting fabrik ni bentuknya berlainan dan juga fungsinya berlainan. Gunting fabrik kamu lihat, dia lebih panjang, kepala dia macam ni, pemegang dia. Ni gunting kertas, dia punya bilah pendek. Dan seterusnya kita akan gunakan kacip ataupun sniper di mana digunakan untuk menggunting benang dan lubang butang di bahagian yang kecil dan sempit. Ini sniper, kacip, dan juga penetas di mana kita gunakan untuk membuka jahitan yang salah. Katakan kamu jahit salah, nak buka, kamu gunakan penetas. Kait guna penetas ni. Seterusnya ialah alatan mencantum dan menjahit. Kita boleh gunakan mesin jahit. Okey. Kita gunakan jarum jahit. Kita gunakan mesin sulaman untuk menyulam. Sulam tu kita gunakan mesin sulaman lah. Dan juga kita boleh gunakan jidal. Di mana jidal ni kita sarung pada jari tengah menjahit bagi mengelakkan jari tercucuk jarum. Macam ni lah. Seperti dalam gambar ni. Okey, ini kita gunakan apabila kita jahit tangan. Dan juga alatan lain. Okey, ini ialah tweezer. Di mana tweezer ni kita gunakan untuk membantu memasukkan benang dalam jarum. Okey, dan juga untuk memegang batu periasan ketika kerja tampalan. Ini dia. Kemudian kita ada pistol perekat panas. Di mana pistol perekat panas ni kita akan gunakan bersama dengan glue panas. Ini saya rasa kamu tahu. Kita gunakan stapler dan juga dawai pengukut. Dan juga kita boleh gunakan pita cellophane ataupun sellotape. Okey, baiklah pelajar. So itu saja penerangan saya pada hari ini. Jangan lupa like, share dan subscribe dan kita jumpa lagi untuk kelas akan datang. Bye.